Hi, we are going to continue from the previous video. Okay, regarding 5.2 algebraic expressions. Okay, we are still in this chapter algebraic expression. Kali ni melibatkan basic operation lah. Okay, so kita ada basic operation ni still guna BODMAS lah yang macam kita belajar sebelum ni dalam rational numbers. Okay, so kita tengok ada bracket. Kalau ada bracket, kita akan expand the bracket first. So kita ada this question, example 1a. Okay, so kita ada 7A ni copy balik sebab kita nak expand dia dulu. Maksudnya kita dah buka kurungan dia. Okay, bila buka kurungan ni, kalau kat depan ni tak ada masalah. Kalau yang ini maksudnya simbol ini kan maksudnya darab kurungan ni. Jadi dia kena expand satu persatu lah. Okay, cuma nak bagi tahu kalau dia tambah dia tak ada efek ke atas simbol. Sebab positif, darab positif, positif. Kalau tambah tak ada masalah, dia kekal je. Kalau dia tolak, barulah dia akan berubah simbol dia. Okay, nanti kita akan tengok contoh kalau tolak pula. Okay, tolak 2B tambah 7. Okay. So, bila kita buat macam ni kan, okay, kadang-kadang kita serabut tengok banyak sangat nombor. So, apa yang saya boleh suggest kepada awak untuk buat adalah, okay, kita akan gunakan yang ini. Kita bulatkan supaya kita nampak. Bila kita bulatkan dengan dia punya simbol-simbol tu sekali. Contohnya ni 7A ni maksudnya simbol dia kat depan positif lah, tapi kita tak tulis lah positif tu. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Ni untuk permulaan je lah saya tunjuk. Okey, lepas ni saya tak buat bulat-bulat macam ni. Akan makan masa lah kalau saya nak tunjuk satu-satu kan. Okey, untuk soalan ni saya akan tunjuk lah. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita kumpulkan ikut dia punya like term. Like term maksudnya yang sama lah. Kita tengok A. Siapa dengan A? So, kita tulis dulu A tu. So, kita ada 7A. Ambil sekali dengan ni. Tambah 3A. Okey, tambah 3A. Lepas tu dah habis A, B pula. B yang ini. Okey, B kita tambah 10B. Okey, tambah 10B, tolak 2B. Okey, dah habis. Tinggal satu lagi. Yang ini 7. Pun sama juga. Okey, kena tulis juga. Okey, lepas tu, kita pun kira lah ikut dia punya like term. Contoh macam tadi, algebra ni, tengok A. 7 tambah 3. 7 tambah 3, 10. So, kita ada 10A. Lepas tu, 10 tolak 2. Kita ada 8. Kalau dah macam tahap tak boleh sangat nak kira tu, guna calculator. Tapi jangan letak unknown dia, letak dia punya nombor sahaja. Okey, tambah dengan 8B. Okey, tambah 7. Alright, so ini senang lah. Tak perlu nak guna calculator sebab dia punya nombor agak simple sedikit. Okey, so itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B ni saya dah salin semula soalan ni dekat sini. Okey, kita tinggal nak tengok je. Kita tinggal nak buat dia. Okey, sama macam tadi. Okey, guna BODMAS juga. Okey, tengok semua ni ada kurungan. So, kita akan buka dulu kurungan dia. Okey, kembangkan kurungan dia. So, dia jadi, ni salin balik lah. Tak ada efek sebab dia tambah. Kalau dia tambah, dia tak ada efek. Kalau dia tolak, yes. Lepas ni kita tengok. Okey, tambah 9P tolak 5Q tambah 4. Okey, bila dia tolak, dia akan berubah simbol. Sebab, kalau guna konsep yang kita belajar dalam rational numbers tu, negatif darab positif, negatif P. Negatif darab negatif, dia jadi positif 4Q. Okay, negatif darab negatif, dia jadi positif 1. Okay, so dia akan berubah dekat sini. Kita nampak efeknya dekat sini saja. Yang lain tak ada efek lah. Okay, sebab dia tambah. Kalau dia tolak je yang akan berubah. Dan kalau tolak tu dia didarab dengan kurungan lah. Itu je lah. Okay, so lepas tu kita pun tengok kita nak cari dia punya term yang sama. Yang ni nampak macam banyak kan. Kita boleh buat macam tadi, bulat-bulatkan dulu. Okey, yang ni saya bulat-bulatkan. Okey, yang ini supaya nampak kan. Yang ni 3P tambah Q tambah 9P tolak 5Q tambah 4 tolak P tambah 4Q tambah 1. Okey.
Lepas tu kita kumpul lah. Okay. So kita letaklah dia P dengan P dulu. Okay. Biasanya kita susun algebra ni dia ikut alfabet A, B, C, D, E. Biasa kalau tak susun ikut tu pun tak ada masalah. Cuma kalau kita nak comelkan jawapan kita, kita letak ikut alfabet. Kita letak huruf P dulu sebab dalam alfabet P dulu baru Q. Tapi kalau tak susun pun tak ada masalah. Okay. Yang penting dia mesti like term. So kita ada 3P kan. Kita ada 3P kat sini. Awak boleh tick kalau awak dah buat. Okay, yang ini saya tak tunjuk lah. 3P tambah 9P. Okay, kita cari lagi mana P. Tolak P. Okay, tolak P. Dah habis dah P. Kita letak Q pula. Okay. Okay, kita letak Q. Tambah Q. Tolak 5Q. Okay, tambah 4Q. Okay, dah habis Q. Kita letak nombor biasa. Constant je. Tambah 4. Okay, tambah 1. Okay, lepas tu kita kira yang ini. Q dengan Q. Okay, yang ini gunalah kalkulator kalau tak pasti. 3 tambah 9. 3 tambah 9 tolak 1. Maksud saya guna kalkulator tu, kita bukan letak unknown dia. Kita letak dia punya koefisien sahaja. So, jawapan dia 11. Okay, 11P. Okay, 11P. Lepas tu ni, Q ni maksudnya 1. 1 tolak 5 tambah 4. 1 tolak 5 tambah 4. Ni kalau awak tak biasa nak guna ni lah, awak boleh guna kalkulator. Kosong. Kalau kosong maksudnya tak ada. Tak perlu tulis kosong Q. Tak perlu tulis kosong Q. Kosong, kosong. Okay. Dan ini 4 tambah 1 sama dengan 5. So, jawapan dia adalah 11P tambah 5. Okay. Okey, untuk soalan ni pun sama juga, cuma dia ada dia melibatkan pecahan. So, melibatkan pecahan jangan risau, dia sama je. Okey, sebab kita still boleh minta tolong kalkulator later. Saya dah salin balik soalan situ. Okey, so kita akan buat soalan sini. Kita macam biasa kita buka dulu dia punya bracket ni. So, kita ada 5/8. Biasa kat depan ni tak ada perubahan lah. Kalau dia tambah tak ada masalah. Okey, disebabkan ni tolak, maka kalau dia di-expand, dia akan ada perubahan. Negatif darab positif, negatif. Okay, negatif darab positif is negatif. So, dekat sini dah berubah dia punya simbol tu. Okay, daripada sini tadi jadi negatif. Daripada positif jadi negatif. Okay, lepas tu yang ini kita nak kumpul lah CD dengan XZ. Okay, CD. Kita ada CD yang ini. Okay, 5/8 CD. Cari lagi CD. Tambah 1/2 CD. Okey, tolak 3/4 CD. Tolak XZ tambah, bukan tambah. Tolak XZ yang ini pula. Tolak 7XZ. Ini proses penyusunan lah. Okey, kita susun ikut dia punya like term. Okey, asing lah maksudnya. Yang ini CD kita tambah atau tolakkan. Yang ini pun sama. Ni tak perlu samakan penyebut pun tak apa. Okey, awak boleh terus tekan kalkulator. 5/8 tambah 1/2. Okey, tolak dengan berapa tadi? Tolak 3/4. Okey, tolak 3/4. So kita dapat 3/8 CD. Okey, untuk CD kita kira 3/8 CD. Okey, lepas tu yang ini negatif XZ ni maksudnya negatif 1 tapi dia tak tulis apa-apa kat depan kan. So maksudnya dia adalah negatif 1. Okey, negatif 1. Negatif 1 tolak 7. Ni negatif 1 tolak 7. So kita dapat negatif 8. Okey, negatif 8. So 8 apa? Okey, 8 XZ. Okey, 8 XZ. Okey, negatif 8XZ. Okey. So, itu untuk soalan C. Alright, I hope you understand sampai situ. Okey, kita tengok pula example 2. Simplify each of the following. Okey, so yang ini melibatkan darab. Kalau tadi kita tengok tambah dan tolak, yang ini pula melibatkan darab. Okey, dan ada juga ini darab lah. Okey, bahagi belum lagi. Kita tengok darab dahulu. So, kita tengok this one satu persatu soalan A.
Okey, soalan A kita ada K darab K darab K. Okey, dia didarab sebanyak 4 kali. So, maksudnya K darab K darab K darab K, maksudnya ada berapa K? So, ada 4. Ingat tadi, macam tadi saya kata kalau didarab, nilai K tu berganda. Dia bukan jadi 4K. Okey, dia jadi K kuasa 4. Okey, K kuasa 4. Okey, K kuasa 4. Okey, kalau awak confuse, macam kenapa dia tak jadi 4K? Okey, kalau 4K tu, kalau K tambah K, tambah K, tambah K 4 kali, barulah dia jadi 4K. Sebab dia adalah tambah. Yang ini dia adalah darab. So, K kuasa 4. Kalau saya tambah lagi K tu darab lagi sekali, so dia jadi kuasa 5. Okey, so itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B, kita tengok H tambah 5. Okey, darab H tambah 5. Darab H tambah 5. Okey. So, ini kalau perasan dia adalah nombor yang sama sebenarnya. H tambah 5, H tambah 5, H tambah 5. Walaupun dia adalah dalam 2 term, di dalam satu kurungan ni, tapi dia adalah benda yang sama. Ibarat kalau kita ada X tu didarab sebanyak 3 kali, so ada berapa? So, dia akan jadi H tambah 5 kuasa 3. Okey, sebab dia didarab 3 kali. Kalau kita tambah lagi, bergandalah dia. Okay. So, itu untuk soalan A dan B. A dan B ni quite simple lah sebenarnya. Okay, sebab dia adalah straightforward sahaja. Okay, untuk soalan C saya dah salin balik dekat situ. Okay, untuk soalan C ni, dia sama macam contoh yang saya terangkan mula-mula dekat video sebelum ni. Okay, cumanya yang ini dia banyak sikit lah dia punya term. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita tengok setiap ni ada constant dia. 18, negatif 1/3 dan 2/5. So, saya pun akan darabkan dulu nombor tu dengan nombor. Okay, settlekan bahagian tu dulu. 18 darab negatif 1/3. Okay, saya letak dalam kurungan sebab dia adalah negative fraction. Okay, darab dengan 2/5. Darab dengan 2/5. So, lepas tu baru kita tengok Q, P pula, P. Okay, lepas tu kita ada P. P ni, sebab dia darab, jadi dia boleh ditambahkan nilai P tu. P kuasa 2, lepas tu tambah dengan 1, kuasa 1 lah P ni, maksudnya kuasa 1. Tambah lagi dengan 1. Okay, lepas tu Q. Okay, kita ada Q. Q, ataupun nak buat satu persatu macam ni pun boleh, darab dengan Q. Q ini 6, kuasa 6. Tambah dengan, sini tak ada Q, tak perlu tambah lah. Tambah dengan ni, tambah 3. Okey, kalau nak buat repeated pun boleh. P darab P darab P. Tapi saya tak buat dia repeated macam tu. Kita buat je teknik mudah ni. So, yang ini awak boleh terus tekan kalkulator. 18 darab negatif 1/3. Okey, 18 darab negatif 1/3. Okey, negatif 1/3. Okey, darab dengan 2/5. Nak letak kurungan pun boleh, tak ada masalah. Okey, negatif 12/5. Dah settle untuk yang ini. Okey, yang ini kita dah settle. Negatif 12/5. Lepas tu ni darab dengan P. 2 tambah 1 tambah 1 dia jadi P kuasa 4. Okey, P kuasa 4 dan Q. Okey, yang ini tak perlu tulis darab dah. Kita boleh terus gabung dia jadi macam ni. Sebab dia memberi maksud darab. P kuasa 4, Q kuasa 6 tambah 3 sama dengan 9. Okey, so itu untuk soalan C. Okey. Okey, dan untuk soalan D ni pula sama juga. Okey, kita akan darabkan dulu dia punya constant dekat depan tu ataupun koefisien dia. Okey, negatif 1/2. Okey, darab dengan 14. Okey, darab dengan 14 ataupun tak nak letak kurungan pun tak apa sebab dia berada di depan. Okey, darab dengan, lepas tu dah settle yang itu, yang ini dah settle. Okey, kita tengok A pula. A. Okey, darab A. A ada kuasa 1 je. Okey, A kuasa 1. Lepas tu B. B kuasa 5. Lepas tu kat sini kita nampak B ada lagi 1. So, tambah dengan 1. Darab dengan C. Okey, darab dengan C. C dekat sini tak ada. Okey, yang ini ada kuasa 2. So, lepas tu kita pun negatif 1/2 darab 14, kita dapat negatif 7. If you press calculator. Okey, A 1 je. So, A 1. B kuasa 6. C kuasa 2. Okay, so that's the answer. Negative 7, A, B power of 6, C power of 2. Okay,
So kita sebut dia kuasa lah. Negatif 7A, B power of 6, C power of 2. Maksudnya negatif 7A, B kuasa 6, C kuasa 2. So I hope you faham sampai sini. Okay. Okay, untuk soalan number 3. Okay, example number 3, simplify the following. Okay, so sebelum kita mulakan soalan A tu, kita revise sedikit lah macam mana kita nak buat kalau dia melibatkan bahagi. Kalau tadi kita tengok darab. Okay, example ni. Okay, example, let's say I have x power of 4, okay, divide by x power of 2. Kalau darab, kita akan tambahkan dia punya kuasa. Okay, yang ini akan jadi x kuasa 4 bahagi x kuasa 2, dia akan jadi x, okay, x kuasa 4, dia boleh ditulis macam ni juga, x kuasa 2. Okay, so dia jadi x kuasa 4 tolak, sebab dia adalah bahagi, jadi maknanya tolak. So dia jadi x kuasa 2. Okay, so kalau saya ada x, okay, saya ada x kuasa 2 bahagi x kuasa 4 pula, terbalik. Okay, cara tulis sama, x kuasa 2 bahagi x kuasa 4. So dia jadi x kuasa 2 tolak 4. So dia jadi x kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2 ni macam mana rupa dia? So dia sebenarnya adalah 1 over x square. So macam mana nak boleh dapat 1 over x square ni? Dia macam ni. Okay, konsep dia ni, dia sama macam kalau saya buat x darab x bahagi x darab x darab x darab x. Okay, jadi kita mansuhkan ni kan. Okay, yang tinggal adalah 1. Ini 1 ni, 1. Okay, 1. So jawapan dia adalah 1 per x. Ada berapa tinggal x kat bawah ni? Ada 2. So x kuasa 2. So that's why dia sama macam ni. Okay, ni untuk recap sahajalah. Okay, so kita akan sambung dengan soalan A tadi. Okay, untuk soalan A ni 20x tolak 12 bahagi 4 sebenarnya. Bahagi 4 tapi dia tulis dalam bentuk ini. Ni maksudnya bahagi Okay, ni maksudnya bahagi. Okay, so bila bahagi, kalau awak nampak soalan tu macam ni, awak boleh pecahkan dia. Okay, awak boleh pecahkan dia sebab dia boleh diasingkan ni. Pecahkan dia jadi 20x bahagi 4 tolak 12 bahagi 4. Okay, kalau macam ni lebih senang kita nak kira lah. Okay, so yang ini 20 bahagi 4, kita dapat 5 kan. So kita dapat ni 5x. So negatif 12 bahagi 4, kita dapat 3, ni 1. So jawapan dia adalah 5x tolak 3. Okay, itu untuk soalan A. It's quite simple lah untuk soalan A tu. Okay, so untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B, kita tengok yang ini. Dia sama macam darab. Kita selesaikan dulu yang berada di depan. Constant dia kat depan ni. Okay, constant dia. So kita buat ni dulu, 28 bahagi negatif 12. Okay, dia jadi negatif 28 bahagi 12. Okay, settle tu dulu. Lepas tu kita tengok A dia. Okay, kita tengok A. Ni darab jugalah sebenarnya. Konsep dia sama. Cuma saya letak terus yang ni A kuasa 5. Disebabkan ini adalah bahagi, maka dia akan jadi tolak lah. Dia mansuh. Maksudnya ni hapus kan. Okay, tolak 4. Lepas tu B ni kuasa 1. Okay, B kuasa 1. Okay. Lepas tu tolak dengan ni kuasa 1 juga. Tolak dengan 1. Maksudnya dia mansuh. Yang ini kan dia mansuh. Ni 5 tolak 4 ni 1 tolak 1 kosong. Okey, lepas tu C yang ini adalah C tolak C. Okey, 1 tolak 1. Okey, 1 tolak 1. So kita pun dapat C 1 tolak 1. Sama juga. So yang tinggal adalah negatif 28 per 12. Okey, A. So A 5 tolak 4 sama dengan 1. So 1 tu kita tak tulis lah. Okey, kita tak tulis. Okey, lepas tu ini kena simplify dulu, sorry. Negatif 28 bahagi 12. Boleh guna je calculator. Negatif 28 bahagi 12. So kita dapat negatif 7 per 3. Okey, negatif 7 per 3. Okey, negatif 7 per 3. So yang ini A ke atas. A. So yang ini akan jadi B mansuh. Okey, so dia jadi
B kuasa kosong, C kuasa kosong. Okay, tapi B kuasa kosong dengan C kuasa kosong ni kan, kita tak tulis dia sebagai yang ini. Okay, kita tak tulis dia sebagai B kuasa kosong, C kuasa kosong. Sebab apa-apa dalam maths yang kuasa kosong, okay, nilainya adalah bersamaan dengan 1. Maksudnya nilai ini adalah 1, nilai ini adalah 1. Okay, tak percaya, kita tekan kalkulator, letaklah apa-apa value sekalipun. Okay, 56 kuasa kosong. Kita dapat 1. Okey, letaklah 1,000,000 kuasa kosong pun kita akan dapat 1. So, jawapan dia kita hanya tulis sebagai negatif 7/3 kuasa A. Okey, ini saya tunjuk satu metod. Soalan C nanti saya tunjuk lagi cara yang lain lah. Ini 7/3 A ataupun kita boleh tulis negatif 7A bahagi 3. Okey, dua-dua acceptable. Okey, untuk soalan yang C ni saya nak tunjuk kaedah pemansuhan sahaja tanpa perlu kita tolakkan sebab kita dah buat dia dalam bentuk bahagi macam ni. So ni saya mansuhkan, contoh negatif 10 bahagi 20. Ni tinggal 1, ini tinggal 2 kat bawah. Negatif ni masih. Okey. Lepas tu ni 3 kan. 3 ni kita mansuh. 3 dengan 2, siapa lebih besar? 3. So 3 tolak ni habis mansuh. So yang ini tinggal 1. Okey, tinggal 1. Okey, lepas tu kita tengok pula yang ini, Y. Y ke atas ni mansuh lah, habis. Tapi yang bawah ni tinggal 2. Sebab dia masih berbalance kat bawah, atas dah hapus. Ni guna teknik penghapusan, tinggal 2. Okey, tinggal 2. Lepas tu, ni tak nampak 2 ni, saya tulis semula. Tinggal 2. Okey, Z hapus lah, Z memang hapus. So yang tinggal apa? Negatif. Kita salin balik apa yang tinggal. Negatif 1 tak perlu tulis lah. Negatif X tadi. Ni masih tinggal negatif X. Bahagi dengan ni 2 tadi. 2 apa? 2Y. 2Y. Okey, kuasa 2. Okey, ni jawapan dia. Ataupun kalau kita guna teknik macam B ni, jawapan dia awak akan dapat negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Dia jadi macam... disebabkan dia ada ni, Y ni dekat bawah ni. So, jawapan dia mesti written like this lah. Sebab dia ada unknown lagi dekat bawah. Lainlah macam soalan B ni tadi. Unknown dia dekat atas je. So, dia tak ada unknown dekat bawah. Dia ada nombor sahaja. Okay. So, itu untuk soalan 3. I hope you understand sampai sini. Okay. So, yang ni kita nak tengok contoh yang a little bit more complex. Okay, kompleks sedikit je lah. Dia tak kompleks sangat pun. Okay, yang ini kita akan expand dululah. Kita tengok ada bracket. So, kita macam biasa buat expand. Cuma ni dah ada gabungan, tolak, tambah, bahagi. Okay, sekali darab. Semua dalam satu operation. Dalam satu equation, dalam satu expression, sorry. So, negatif 1/2. Yang ni expand kat dalam kan. So, dia jadi negatif 1/2. Kalau awak tak pasti macam mana nak darab ni. Okey, macam mana padam ni pula. Okey. Awak boleh tekan kalkulator tau. Okey, awak boleh tekan negatif 1/2. Sorry. Negatif 1/2. Okey, darab dengan 4. So, awak ambil nombor je. Awak jangan ambil unknown. So, kita dapat negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2R. Okey, R ni jangan buang. Macam kita. ST ni tetap ST. Macam ni. Negatif darab negatif. Dia jadi positif kan? Positif. Tak percaya tekan kalkulator. Negatif 1/2. Sorry. Negatif 1/2. Okey, darab dengan negatif 6. So, kita dapat 3. 3ST. Okey, 3ST. Kat sini settle dah. Okey, lepas tu ni pula. Okey, yang ini kita masih buat dia dalam bentuk ni lah. Okey, kita pecahkan dulu. Kita pecahkan macam tadi. 2RS bahagi dengan 3S. Okey, pelik pula S kat atas ni. Tukar dulu. Tolak dengan 9S2T bahagi dengan 3S. Okey, bahagi dengan 3S. Okey, so bila dah sampai situ, kita copy balik yang ini. Copy balik. Okey, so saya dapat negatif 2R. Negatif 2R tambah 3ST. Okey, tolak dengan yang ini. Okey, yang ini cancel out. Okey, cancel out kan? Kita guna teknik cancel out. So, kita dapat 2R/3 ataupun 2/3R. Okey, tolak dengan yang ini. S mansuh kat sini tinggal 1. Yang ini habis.
Dah tak ada dah. So tinggal jawapan dia adalah yang tinggal 9/3 ST. So kalau kita tengok ada dua unknown dekat sini. Okay, ada dua unknown, dua term. So satu kita ada R dengan R. Satu kita ada ST. So kita kumpulkan dia jadi negatif 2R, okay, tambah 3ST. Sebelum tu dia masih ada bracket kan, kita kena expand dulu bracket ni. So dia jadi negatif 2/3R, negatif darab negatif, dia jadi positif. Okay, positif 9/3 ST. Okay, jadi baru kita kumpulkan R dengan R. So negatif 2R tolak 2/3 R. Okay, R dah habis, tambah 3ST tambah 9/3 ST. Yang ini tak samakan penyebut pun tak apa. Okay, sorry, 9/3 ST ni boleh dimansuhkan. Sorry, yang ini boleh dimansuhkan menjadi 3. Okay, 3 ST. Okay, so 3 ST tadi kita ada kejap, ni tolak. Okay, so kita ada this one, betul lah. Okay, ni tambah. Okay, betul. So lepas tu kita dah kumpulkan ni dengan ni dengan ni kan. Okay, kita dah kumpulkan R dengan R tadi. So we have tambahkan ni nombor dia je, negatif 2 tolak 2/3. Okay, negatif 2 tolak 2/3 R. So kita dapat negatif 8/3 R. Okay, negatif 8/3 R. Okay, lepas tu 3 tambah 3, 6 lah. So this is the answer. Okay, untuk soalan 4. Okay, so this is the last example for this video. Okay, so 2 years ago, the age of Liu's mother was thrice of his age. If Liu's mother is X years old this year, what is the age of Liu in terms of X after 5 years? Maksudnya dekat sini pada 2 tahun lepas, umur Liu, mak Liu, okay, adalah 3 kali ganda. Thrice. Thrice means 3 kali ganda. Okay, umur Liu tersebut. Okay, sekiranya mak Liu adalah X years old, okay, pada tahun ini, what is the age of Liu in terms of X after 5 years? So dekat sini dia cerita tentang 3 keadaan. Okay, satu keadaan sekarang, now. Okay, now sekarang ni Liu dan mak dia. Let's say we have Liu and mother, M. Okay, sekarang ni umur mak Liu ni, dia kata X. Dia kata if Liu's mother is X years old, so mak dia X lah, kita letak sebagai unknown X. Okay, X. Okay, sekarang ni kita nak tengok, kita throwback umur dia pada 2 years ago. Okay, 2 years ago means that umur dia ditolak sebanyak 2 tahun. Umur siapa yang ditolak sebanyak 2 tahun? Umur mak Liu ni adalah X tolak 2. Okay, X tolak 2. Dia kata umur Liu adalah 3 kali ganda umur mak dia. So bila dia adalah 3 kali ganda, dia darab 3 daripada umur Liu adalah umur mak dia. Jadi umur Liu adalah bahagi 3 daripada umur mak dia, sebab umur mak dia 3 kali ganda, darab 3 dengan umur Liu. Jadi terbaliklah, umur Liu akan jadi bahagi 3 daripada umur mak dia. So bahagi 3 dari mana? So kita ada X tolak 2, ini umur mak Liu. So umur Liu adalah X tolak 2 bahagi 3. Okay, ini umur Liu. Okay, sekarang ni dah settle untuk keadaan 2 years ago. So kita sekarang nak pergi ke masa depan 5 tahun akan datang, 5 years later. Okay, sebab kita nak cari the age of Liu tau. Kita bukan tengok age of mak dia, sebab soalan kata what is the age of Liu after 5 years. Okay, so dekat sini kita nak tahu age of Liu. Okay, the age of Liu after 5 years. Okay, so kita kena tambah daripada mana? Daripada sini. Ni. Sini. Okay, lepas tu
tambah lagi dengan sini. Okey, maksudnya dekat sini umur Liu akan tambah 2 tahun. Lepas tu tambah sini 5. So, umur Liu pada 2 tahun lepas kita ambil yang ini. Okey, X tolak 2 bahagi 3. Tambah dengan 2. Tambah dengan 5 tahun. So, kita dapatlah umur Liu pada 5 tahun akan datang. So, yang ini kita kena tambahkan X tolak 2 sama dengan 3. So, yang ini tambah 7. So, yang ini kena samakan penyebut lah. Samakan penyebut sebab kita kena gabungkan jawapan tu. 7/1 adalah 7. Ataupun 7 adalah 7/1. Okey, jadi yang ini saya samakan penyebut sebab kita tak boleh nak kira guna kalkulator sebab ada unknown. Jadi yang ini saya darab 3, saya darab 3. So, saya dapat X tolak 2 bahagi 3 tambah dengan 7 darab 3, 21/3. Jadi sekarang ni bila dia punya penyebut dah sama, maka bolehlah kita tambahkan yang ini. So, dia jadi X tolak 2 tambah 21. Okey, X tolak 2 tambah 21 bahagi 3. Dia boleh gabung dah lah sebab dia dah sama penyebut. Lepas tu yang ini kita boleh simplifykan. Dia jadi X negatif 2 tambah 21 adalah 19 bahagi 3. So, jawapannya adalah X tambah 19/3. Okey, so inilah adalah umur Liu. Okey, umur Liu pada 5 tahun akan datang in terms of X. Okey, dalam bentuk X. Alright, so I hope you tak ada masalah sampai sini. Okey, so kita habis dah belajar untuk chapter 5. Alright, so after this I just wait for my instruction. Thank you very much.